Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, pada saat ini, pada ketika ini masih lagi kita diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari, dalam setiap saat kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan sesi perkongsian ilmu kita pada malam ini, sukalah saya untuk pada awalnya, sebenarnya pada hari ini Ustaz Aisamuddin, betul? Kalau ikut jadual Ustaz Aisamuddin, oleh kerana terdapat hal-hal yang tidak diingini, diminta saya untuk mewakilkan, menggantikan kuliah beliau pada malam ini. Mungkin setiap kuliah beliau menggunakan kitab. Dia menggunakan kitab ataupun ada kitab apa? Oh, Syama'il Muhammadiyah. Dan insya-Allah pada malam ini Ustaz Aisamuddin pun dia kata dia amanahkan terpulanglah pada saya untuk bagi apa. Dan insya-Allah pada malam ini insya-Allah kita kongsi serba sedikit ilmu. Ya Allah kurniakan kepada kita dan kita kongsi sikit sebanyak insya-Allah. Yang dimuliakan pengurusi surah Al-Husna serta ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Insya-Allah pada malam ini kita sama-sama mempertingkatkan amal kita, mempertingkatkan ilmu kita dan juga amal ibadat kita insya-Allah. Seperti mana yang di dalam mukadimah saya di awal tadi, yang mana di dalam ayat Al-Quran yang dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Di sini kita adalah sebilangan ataupun di antara golongan yang termasuk di dalam ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat ini terus kepada kita. Siapa yang nak menuntut ilmu, Allah angkat darjat dia. Dan insya-Allah pada hari ini kita sebentar tadi dah sembahyang solat fardu maghrib secara berjemaah, alhamdulillah. Dan insya-Allah sebentar lagi dan ketika ini kita akan berkongsi ilmu pula. Moga-moga amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di awal ini marilah kita sama-sama mendengar ataupun kita menghayati hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk yang mengenai dengan diri kita. An Abi Abbas
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inna u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alallah wa iza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alayka rufi'at aqlamu wa jaffati suhfu rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah berada di belakang Nabi pada suatu ketika, pada satu hari. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anak muda, ya ghulam, sesungguhnya aku mahu ajarkan beberapa perkara kepadamu. Ihfazillah yahfazka, peliharalah, jagalah hak Allah, nescaya Allah akan menjagamu, nescaya Allah akan memeliharamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, peliharalah hak Allah, nescaya engkau akan mendapatinya di hadapan kamu. Apabila kamu meminta, pintalah daripada Allah, dan apabila kamu ingin meminta pertolongan, pintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kalau sekalian umat berkumpul memberi manfaat kepadamu, mereka takkan dapat memberi manfaat kecuali dengan sesuatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu, mereka takkan memudaratkan kamu sedikit pun kecuali sesuatu perkara yang telah Allah tetapkan kepada kamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering dakwatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, darjah dia hasan sahih, hadis sahih. Yang mana di dalam hadis ini, dalam mukadimah pada malam ini, pendahuluan pada malam ini, kita berkongsi satu hadis Nabi yang dimuatkan di dalam kitab An-Nawawiyah, kitab hadis 40. Biasa kita baca kitab ni, biasa di surau-surau, di masjid-masjid kita mengaji kitab hadis 40 ni. Dan hadis ini salah satu daripada hadis 40, hadis yang ke-19. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang pertolongan dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Ma yustafadu minal hadis. Apa dia yang kita boleh hayati, penghayatan berdasarkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ihfazillah. Ihfazillah yahfazka. Perkataan ihfazillah itu makna dia peliharalah, jagalah. Kena jaga hak Allah. Agama Islam ini, agama Allah ini kita kena jaga. Iaitu yang pertama, apabila kita jaga hak Allah, Allah jaga hak kita. Itu yang pertama, apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Yang mana apabila kita buat apa yang Allah suruh dan juga kita tinggalkan apa yang Allah larang, itu konsep yang pertama. Taat segala perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara intipati yang patut kita jaga pelihara hak Allah ialah tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui, syirik terbahagi kepada dua. Syirik yang pertama, syirik jali, dan syirik yang kedua, syirik khafi. Syirik jali ni syirik yang terang-terang, kita syirik kepada Allah. Contoh dia, kita menyembah bahala. Kita duk gatai tangan, duk gatai kaki, duk pi kuil.
Duk tengok orang India, duk tengok orang Hindu, duk tengok dia sembahyang, kita pun ting 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 pun ikut sama. Nak test orang kata. Itu dah kira syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Manakala syirik khafi, yang ini yang kita kadang-kadang tak sedar. Kadang-kadang kita ni lupa bahawa kita ni melakukan syirik khafi. Syirik ni banyak di kalangan kita buat syirik ni. Syirik khafi. Di antara syirik khafi ni ialah perasaan kita, apa yang terkandung di dalam hati kita. Sebagai contoh riak. Riak ni banyak benda lah. Orang kata banyak contoh kita boleh ambil. Riak, ujub dan sebagainya, sum'ah. Semua ni adalah di antara syirik khafi yang kita tak nampak. Yang mana syirik khafi ini lama kelamaan kalau kita tidak menahan dia ataupun kita membasmi syirik khafi ini, takut-takut kita termasuk ke dalam syirik jali. Na'udzubillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama kita boleh ambil daripada hadis ini, kita kena jaga hak Allah, insya-Allah Allah jaga hak kita. Baik. Kemudian yang kedua, hanya kepada Allah sahaja kita pinta pertolongan. Ini pengajaran ataupun penghayatan kita boleh ambil daripada hadis ini. Setiap perkara, setiap benda yang kita buat, kita minta tolong kepada Allah saja. Tak boleh kita minta tolong daripada benda-benda lain, tak boleh. Di sini ada satu konsep yang dinamakan konsep ketaatan yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang kita ni taat kepada Allah ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika mana kita mengadu kesakitan, baru tu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru itulah kita duk sibuk nak cari tikar sembahyang. Baru itulah kita duk sibuk untuk cari Al-Quran. Dan ketika kita susah sahaja kita ingat Allah. Dan kita senang, kita dapat segala apa yang kita nak, kita lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Sebab tu perlunya ada tazkirah. Dan kita setiap malam duk dengar kuliah ni pun sebagai orang kata cas iman kita. Kadang-kadang kita ni lupa. Dan manusia tu memang asal dia memang pelupa. Nasyun. Pelupa maksud dia dalam bahasa Arab, nasia. Dalam Melayu kita kata pelupa lah. Orang Melayu mudah lupa, betul lah tu. Bukan orang Melayu, seluruh manusia pun mudah lupa. Baik. Bagaimana konsep ketaatan yang sebenar? Konsep ketaatan yang sebenar-benarnya ialah taat kepada Allah saat senang dan juga saat susah. Ketika senang kita ingat Allah, ketika susah pun kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kalau kisah ketaatan ini, teringat kisah 3 orang sahabat. Yang mana 3 orang sahabat ini sangat-sangat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang hidup mereka daripada kecil sampailah ke dewasa, tak pernah melakukan sedikit pun maksiat kepada Allah. Sebab apa? Dapat ingat bahawa setiap masa Allah melihat mereka. Tetapi pada satu ketika, satu hari Allah uji mereka. Allah nak tengok keimanan mereka. Adakah mereka ni benar-benar taat kepada dia ketika senang dan juga ketika susah. Jadi Allah timpakan satu ujian, iaitu ketika mana mereka ni bertiga ni duk jalan-jalan, tiba-tiba hujan lebat. Duk hujan lebat ni, tak tahu nak pergi mana ni. Tak ada tempat berteduh. Lah jumpa satu gua. Apabila nampak gua, terus masuk dalam gua. Ketiga-tiga masuk dalam gua. Tuk sampai je dalam gua, tiba-tiba runtuh dan pintu gua tersebut tertutup. Jadi ini Allah uji mereka. Allah nak tengok ketaatan mereka ni. Baik, ketika senang tak apa, mereka boleh taat kepada perintah Allah. Tetapi Allah uji mereka di dalam gua yang gelap gelita. Dalam gua tak ada apa-apa yang boleh bantu mereka. 3 orang sahaja. Bagaimana apa yang mereka buat tatkala mereka dalam keadaan yang gelap gelita, tak tahu buat apa, mereka masih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih mengharap ada jalan keluar. Ketika susah masih ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita, mungkin ada setengah di kalangan kita, bila diterima musibah, kita salahkan. Kenapalah aku ni sakit, kenapalah aku demam, kenapalah Allah timpakan pelbagai dugaan kepada aku. Kita duk kata macam tu. Tetapi mereka ni tak kata sedikit pun. Tetapi kalau kita fikir bagaimana mereka boleh keluar, mungkin kita rasa mereka ni tak boleh keluar dah, mungkin mati dalam tu saja. Tetapi oleh kerana Allah melihat
ketaatan mereka ni benar-benar taat kepada Allah, Allah beri jalan keluar pada mereka. Mereka berdoa sebulat hati, benar-benar nakkan ketaatan kepada Allah, Allah beri jalan keluar kepada mereka. Akhirnya mereka boleh keluar daripada gua tersebut. Ini kisah di antara orang yang taat kepada Allah. Dan kisah ini memberi motivasi kepada kita bagaimana ketaatan yang sebenar-benarnya perlu kita buat. Bukan sahaja kita taat ketika kita senang. Oh, kita dapat orang kata kekayaan, kita dapat anak yang ramai dan juga kesenangan di dunia, kita taat kepada Allah. Tetapi kalau kita ditimpa kesusahan, kita terus lupa segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan, adik-adik, abang-abang yang ada dalam surau ini yang dengar, marilah kita sama-sama kita sedar kembali bahawa ketaatan kita ni bukan bertempoh. Ketaatan kita ni bukan bermusim, tetapi ketaatan kita ni setiap masa. Sebab Allah tengok kita dan setiap inci tubuh badan kita ini adalah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak tak nak setiap pekerjaan kita, setiap langkahan kita, hayunan tangan kita kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Iaitu semua perkara yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda, kadang-kadang kita ni rasa kita kaya disebabkan usaha kita. Kadang-kadang kita rasa kita ni perfect disebabkan kita yang buat. Tetapi kita tak tahu sebenarnya orang di sekeliling kita itu kadang-kadang dialah penyebab kepada kejayaan kita. Sebab tu di dalam hadis ini kita boleh ambil contoh dia. Orang kaya ni, bagi contoh mudah, orang kaya duit banyak, duit berkepul-kepul dalam bank, tetapi tak pi haji. Tak pi pun haji. Dia kata apa? Tak apa, duit aku banyak. Tak apa, esoklah, tahun depan lah. Orang kata 2 tahun akan datang baru nak buat haji. Orang yang susah, orang miskin, daripada kecil duk menabung, umur 60 tahun boleh pergi haji. Tapi orang yang kaya ni, duit daripada kecil sampai besar banyak, tak boleh pergi haji. Bagaimana? Sebab tu setiap perkara Allah dah atur dah. Qala Allah Ta'ala pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancang ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jangan tengok orang yang miskin, orang yang tak ada apa ni, kita pandang hina. Jangan. Kadang-kala orang yang duduk di pondok usang, orang yang duduk di bangsai tak ada rumah, duduk di rumah tu lebih bahagia daripada orang yang kaya duduk di dalam banggul rumah mewah. Sebab Allah yang beri, Allah yang beri kebahagiaan, Allah yang beri kesenangan, bukannya dengan nilai semata-mata. Baik, contoh lain, kita ni kadang-kadang ada masa kita sakit, ada masa kita sihat. Bila kita sakit, kita ingat Allah. Kadang-kadang kita sakit, Allah, baru tu ya Allah, kenapa ya Allah, aku baru tu lah bertaubat kepada Allah. Ni, aku harap inilah orang kata kafarah dosa-dosa aku pada ketika itu. Tapi bila senang, sikit pun tak teringat, ya Allah, nikmat Engkau beri tangan aku ni boleh menulis, tangan aku ni boleh menyuap nasib, tak pernah pun terfikir. Kaki yang aku boleh berjalan ke masjid, kaki yang boleh berjalan ke tempat kerja ni, tak pernah terfikir sedikit pun. Tetapi bila kita sakit, contoh kita kemalangan, kaki patah, ketika itu barulah rasa, oh rupanya kaki ni penting untuk aku berjalan. Ketika itu baru kita sedar. Tetapi bagaimana sepatutnya yang perlu kita buat? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap perkara Allah yang beri, dengan izin Allah semua terjadi. Baik. Dan poin yang keempat, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita boleh tengok sebab apa kena ingat kepada Allah sentiasa. Sebab apa? Sebab manusia memang Allah ciptakan memerlukan kepada pencipta. Manusia memerlukan kepada pencipta. Kita ni peminjam. Kita ni peminjam.
Setiap inci tubuh kita ni adalah pinjaman. Siapa yang beri pinjam? Allah Subhanahu Wa Taala yang pinjam kepada kita, dan satu hari nanti Allah nak balik apa yang dia beri. Allah nak balik. Tak kiralah sebesar mana pun yang kita ada pada tubuh badan kita ni, Allah nak balik. Bagaimana dia bagi pada asal dia, macam itulah yang perlu kita bagi kepada Allah. Kena ingat, ini bermaksud kita ni manusia adalah selemah-lemah makhluk. Sebab kita ni kena pinta pada Allah. Orang kaya sekalipun, dia kaya, dia nak lagi. Orang kaya ni makin lama dia nak duit, makin lama dia nak kaya. Dia minta duit tu, minta kekayaan tu kepada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang miskin, dia nak kesenangan itu minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lain kita boleh pinta. Sebab tu kena ingat kepada Allah sentiasa. Sebab bila kita lupa akan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, takut-takut Allah ambil sikit-sikit. Yang ni yang kita takut. Ketika Allah dah ambil, baru tu nak sedap. Baru tu nak sedap, tengok-tengok tangan dah tak ada dah. Macam-macam sekarang ni kalau kita tengok di berita, macam-macam. Baru ni kita tengok berita, ada seorang makcik yang dipotong tangannya, kena ragut. Nak ambil dia punya gelang mah, kena potong, habis pergelangan tangan putus. Tengok Allah dah tarik nikmat tangan. Macam tu juga baru ni, bukan setakat Allah tarik nikmat, bahkan Allah tarik nyawa sekali. Allah ambil terus pinjaman. Seorang wanita yang pergi ke kedai, bila balik kena gilis dengan kereta api, hancur. Itu antara orang kata contoh-contoh. Allah boleh ambil bila-bila aja. Kita ni kadang-kala suka orang kata ingat kita ni mati bila tua sahaja. Waktu muda tak rasa nak mati. Sebab tu kena ingat bahawa kematian bukanlah orang kata dengan kesihatan kita tak mati. Ada orang tengah tidur, tengah sihat elok boleh mati. Sebab tu kena ingat kepada Allah sentiasa. Baik, dan yang terakhir yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Sebenarnya banyak kita boleh ambil daripada hadis ini, tetapi cukuplah 5 pun dah banyak dah. Baik, yang kelima iaitu pertolongan Allah datang kepada orang yang menolong agama Allah. Baik, yang kelima ini yang paling penting sebenarnya. Saya nak highlightkan yang kelima ini. Bagaimana Allah nak tolong kita kalau kita tak tolong Allah? Bagaimana kita nak dapat pertolongan Allah tetapi kita tak tolong agama Allah? Di sini persoalan kepada kita. Berapa banyak usaha kita untuk menolong agama Allah? Berapa banyak usaha kita pada hari ini? Berapa banyak usaha kita untuk meneruskan kelangsungan, meneruskan survival Islam pada ketika ini? Berapa banyak usaha kita? Kita tengok bagaimana umat Islam pada hari ini. Islamophobia telah timbul kembali. Kalau sebelum ni dia dah turun, tetapi selepas mana perbuatan ISIL, ISIL yang berada di Iraq sekarang ni, mempertontonkan kepada kita bagaimana mereka membuat ataupun membuka mata orang bukan Islam, mengutuk Islam sekeras-kerasnya. Mereka lihat orang Islam ini pengganas. Mereka lihat Islam ini agama yang ganas, agama yang nak bunuh orang sesuka hati. Jadi sekarang ini menjadi satu fitnah kepada kita. Tetapi bagaimana kita ni selaku umat Islam, individu Islam, untuk kita meneruskan kelangsungan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dah lama dah Islam ni bertapak. Kita tengok, saya suka mengaitkan dengan kita punya sirah, sejarah kita. Bagaimana kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Bagaimana kejatuhan Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924. Bagaimana kejatuhan, dan antara salah satu faktor dia saya boleh simpulkan ialah masalah hati. Masalah hati berpunca daripada masalah hati menyebabkan kejatuhan Islam sehingga hari ini. Islam memegang pemerintahan cukup lama, beratus-ratus tahun, tetapi bila jatuh, tengok daripada 1924 sampai hari ini Islam ditindas sampai ke hari ini. Antara dia contoh, pada ketika beberapa tahun sebelum jatuhan Khilafah Uthmaniyah, di setiap tempat, di setiap kawasan ada gubernur dia, ada penguasa dia.
Dan di Hijaz, ni contoh yang saya dapat tahu, di Hijaz iaitu Syarif Al-Husain, gubernur dia bagi pangkat dia nama Syarif, seluruh gubernur dipanggil Syarif. Syarif Al-Husain, ketika itu dia ni setiap hari disogok dengan duit, disogok dengan pangkat daripada puak-puak kafir. Setiap hari duk datang di pejabat dia, tolong bagi tanah Islam, tolong bagi kawasan ini kepada kami. Sehingga mana mereka ni nak dapatkan kembali tanah Palestin, minta kepada Sultan Abdul Hamid pada ketika itu menjadi khalifah yang terakhir di Khilafah Uthmaniyah. Minta apa Sultan Abdul Hamid kata, langkah mayat aku dulu kalau hang nak ambil tanah Palestin, sebab tanah Palestin diwakafkan kepada seluruh umat Islam setelah Umar Al-Khattab mengalahkan tentera salib di Palestin. Tetapi selepas 1924 habis tanah wakaf umat Islam yang di Palestin dapat kepada puak Israel, Yahudi laknatullah, sehingga pada hari ini. Tetapi bagaimana kita ni selaku individu Islam untuk menaikkan kembali, menaikkan syiar Islam kembali? Bagaimana usaha-usaha kita? Adakah kita ni ada usaha-usaha untuk menolong agama Allah ini? Ini persoalan kepada kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama hayati ayat dalam surah Muhammad, ayat yang ke-7, maksud dia, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan membantu kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Kita hayati ayat ini. Adakah kita sama-sama berusaha untuk menaikkan kembali agama Islam? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu sekadar mukadimah pada malam ini. Hadis yang saya bawakan pada hari ini sebenarnya banyak manfaat dia, banyak yang kena kepada kita. Hari ini saya beri satu persoalan, bagaimana cara kita untuk meneruskan kelangsungan agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia usaha kita? Ini soalan, tak perlu jawab dalam surah ni. Tanya diri kita bagaimana cara-cara kita untuk menaikkan kembali syiar Islam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini 28 September 2014 bersamaan 3 Zulhijjah 1435. Kita sekarang berada di dalam satu bulan yang sangat-sangat memberi kesedaran kepada kita. Bulan yang mana kita setiap tahun, setiap bila tibanya musim Aidil Adha, kita dengar cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tentang pengorbanan dan juga korban. Setiap tahun kita duk dengar. Tetapi adakah setiap bulan Zulhijjah kita sedar apa dia pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail? Adakah kita sedar? Baik, pada hari ini saya nak kongsi sama-sama tentang pengorbanan, tentang apa yang perlu kita buat di dalam bulan Zulhijjah. Mungkin ada sesi kuliah yang lain, ustaz-ustaz yang akan cerita tentang Aidil Adha dan pengorbanan dan seumpamanya. Dan pada malam ini mungkin kita boleh sentuh sikit. Dan ini sebenarnya realiti pada hari ini. Saya nak buka minda kita sama-sama, sebab kadang-kadang kita ni terlalu melihat kepada benda yang lain, tetapi benda yang berlaku di sekeliling kita, kita tak ambil, ataupun kita buat acuh tak acuh saja. Tetapi hari ini saya nak bawa semua yang ada di dalam surau ini, kita tengok realiti yang berlaku pada hari ini, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Zulhijjah, bulan pengorbanan, bulan yang beri banyak penghayatan kepada kita bagaimana titik bermulanya Islam, bagaimana titik bermulanya pertapaan Islam. Di dalam bulan Zulhijjah, setiap 10 Zulhijjah kita akan meraihkan hari raya Aidil Adha. Dan dalam bulan Zulhijjah ini kita ingat iaitu sunnah Ibrahimiyah. Apa dia sunnah Ibrahimiyah? Ada dua. Yang pertama, ibadah haji. Itu yang pertama, ibadah haji. Yang mana ibadah haji ini, kalau kita lihat bagaimana haji disyariatkan. Ni khusus untuk yang orang pergi haji. Sekarang ni dah pergi haji, semua dah pergi haji. Yang kapal yang terakhir pun dah berlepas dah, orang pergi haji. Dan untuk
cara yang paling baik ataupun manasik haji yang paling baik boleh diambil dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh disampaikan oleh Jabir, maafkan saya, Jabir, yang menceritakan tentang haji yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Jabir seorang sahaja yang menceritakan tentang manasik haji yang Nabi buat secara tuntas, secara yang paling sempurna. Sebab Jabir tahu, sebab Jabir ada bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi kata, solatlah seperti mana aku solat. Nabi kata, begitu juga dalam manasik haji. Khuzu anni manasikakum. Khuzu anni manasikakum. Ambillah sebagaimana aku melakukan perbuatan haji. Macam tu juga dalam solat, macam itulah juga dalam perbuatan haji. Sebaik-baik perbuatan haji adalah mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di antara sunnah Ibrahimiyah ialah ibadah korban. Dan ibadah korban ini sinonim. Bermula daripada hari raya pertama tu 10 Zulhijjah, berakhir Yaumul Tashrik 11, 12, 13. Habis 4 hari boleh kita buat ibadah korban. Dan surau ni ada buat ibadah korban. Berapa kumpulan? Banyak. 3 ekor lembu. Memang tak tahun buat di sini. Alhamdulillah. Dan kita memang dituntut. Dan kalau kita melihat kepada hukum, kalau bab hukum ni sampai bila tak habis nak perbahaskan. Ada orang kata sunnah muakkad, dan ada di kalangan para ulama kata wajib. Dan ni kalau kita nak perbahas sampai bila tak sudah. Dan kita ada yang kata setiap seorang kena buat korban. Tetapi sebenarnya memadai. Kalau satu keluarga tu dah buat korban, dah memadai dah. Baik. Tetapi ibadah korban ni saya tak nak sentuh. Sebab tiap-tiap tahun kita buat ibadah korban, semua dah tahu dah bagaimana dia punya tata cara korban dan sebagainya. Cuma pada hari ini marilah kita sama-sama lihat dalam surah Saffat. Kita tengok surah Saffat ayat 100 hingga 102. Surah Saffat. Baik, kita sama-sama dengar ayat 100 hingga 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Sadaqallahul azim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk di kalangan orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, iaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sadaqallahu azim. Ayat daripada surah As-Saffat ayat 102, yang mana di dalam ayat ini menceritakan kepada kita kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim ini menanti-nanti seorang anak. Tetapi bila mana Allah dah kurniakan anak, pada ketika itu umur dah tua, dah lanjut, tetapi Allah kurniakan juga anak. Tetapi bila mana dah kurniakan anak, Allah uji pula. Bagaimana Allah uji keimanan Nabi Ibrahim AS. Allah nak sembelih, Allah nak Nabi Ibrahim sembelih anaknya, anak yang sangat disayang. Seorang itulah anak dia
Tetapi Allah perintahkan juga untuk sembelih untuk menguji keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Berdasarkan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, bagaimana ketaatan mereka melampaui, membatasi kasih sayang di antara makhluk. Kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala mengatasi kasih sayang kepada makhluk. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim ingin menyembelih anaknya dengan penuh ketaatan kepada Allah, Allah beri ganjaran. Allah tukarkan Nabi Ismail kepada kibas. Allah tukarkan Nabi Ismail kepada seekor kambing. Allah tukarkan. Jadi Allah beri ganjaran setelah mereka mentaati akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya pengorbanan yang dilakukan oleh baginda, oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail memberi satu peringatan ataupun memberi satu panggil motivasi kepada kita bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam kisah pengorbanan, dalam kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, kalau kita lihat bagaimana setelah lahirnya ataupun setelah lahir Nabi Allah Ismail, Allah perintahkan pada awalnya suruh hantar di satu tempat yang kering kontang, yang tak ada penduduk dan tak ada orang kata sumber air. Allah perintahkan kalau kita dapat anak tu dah tunggu lama berpuluh-puluh tahun dapat anak, lepas tu hantar pula anak dan isteri berduaan tanpa penjaga. Bagaimana kalau kita ditempatkan oleh Allah SWT di tempat Nabi Ibrahim? Agak-agak kita mampu. Kalau kita duk tanya, confirm tak ada siapa yang mampu. Tetapi ketaatan memang Allah kurniakan kepada seluruh utusan Allah adalah di antara orang-orang yang hebat. Dan orang-orang yang hebat ini, para rasul ini menjadi contoh kepada kita bagaimana ketaatan kita sebenarnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tinggalkan kisah pengorbanan, kita tinggalkan tentang pengorbanan di dalam bulan Zulhijjah ini. Tetapi satu isu, satu perkara ataupun realiti yang berlaku pada hari ini yang saya nak bawa bersama ialah mengenai ibadah haji. Seperti tadi pada awal saya kata sunnah Ibrahimiyah terbagi kepada dua, ibadah haji dan yang kedua ibadah korban. Ibadah haji ini yang saya nak bawa. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Surah Al-A'raf 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selainnya. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik, ayat ini menerangkan kepada kita bila terjadinya kiamat. Tak ada siapa pun tahu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu bila terjadinya kiamat. Hanya Allah sahaja yang mengetahui hari kiamat. Jadi apa kaitannya hari kiamat dengan ibadah haji?
Baik, pada hari ini kita sama-sama melihat realiti yang berlaku pada hari ini. Bagaimana ibadah haji pada hari ini menjadi fitnah. Bagaimana ibadah haji pada hari ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Baik, hadis daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiruz zaman kharaja an-nas ila al-hajj arba'ata asnaf, salatinuhum litanazzuhu wa aghniya'uhum lit-tijarati wa fuqara'uhum lil-mas'alati wa qurra'uhum lis-sum'ati." Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini mungkin ada di kalangan kita pernah dengar, mungkin di kalangan kita pernah mengaji hadis yang berkaitan tentang hadis akhir zaman. Dan hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana fitnah yang berlaku kepada orang yang melakukan perbuatan haji. Baik, maksud dia apabila ada 4 golongan orang yang pergi melakukan ibadah haji. Golongan yang pertama iaitu golongan pemimpin. Golongan pemimpin yang mana mereka ni pergi buat haji untuk bersiar-siar, untuk melancong. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang kaya ataupun ahli perniagaan, pergi buat haji litijarati, untuk berniaga. Itu golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, orang miskin. Dan di sini kita boleh kita tahu orang miskin ni siapa. Kalau orang miskin tu daripada Malaysia, dia boleh pergi haji, bermakna bukan orang miskin, boleh beli tiket flight, betul tak? Maksud di sini orang miskin, orang Arab yang berada di sekitar Mekah, di sekitar Arab Saudi. Mereka ni pergi mengerjakan haji untuk meminta sedekah. Dan golongan yang terakhir, golongan yang keempat ialah yang ini yang menjadi fitnah, pembaca Al-Quran. Mereka pergi buat haji untuk mencari nama, untuk glamour, untuk popular. Baik, hadis ni menceritakan kepada kita bila mana terjadinya ada 4 golongan ini yang pergi buat haji kerana kepentingan masing-masing, akan berlakunya kiamat. Ini yang kita nak singkap realiti pada hari ini. Mungkin kita tak sedar, tetapi benda ni dah berlaku. Hadis yang Nabi sampaikan ni 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, tetapi Nabi tak tahu pun bila akan berlaku. Benda tu berlaku bila? Zaman kita. Zaman kita inilah yang dah berlaku semua ni. Berapa ramai orang kaya yang pergi buat haji. Ni kisah benar. Di Mesir, ketika saya belajar di Mesir, kerajaan Mesir dia menyekat ataupun mengurangkan kota orang Mesir buat haji. Sebab orang kaya di Mesir tiap-tiap tahun dia pergi haji. Katakanlah kalau dah 20 tahun dia pergi haji, 20 kali dia pergi haji. Oleh itu kerajaan Mesir dia sekat kota, hanya berapa kali dia boleh pergi haji. Jadi sekarang ni kita dah tengok orang-orang kaya ni dia pergi haji ni bukan apa. Sekarang ni kita boleh tengok future Mekah. Sekarang ni apa yang ada di Mekah sekarang ni? Ini kita nak tengok realiti pada hari ini. Kita tengok bangunan pencakar langit yang paling tinggi di dunia, tertinggi di dunia, 4 kali KLCC tu. Bangunan yang dinamakan As-Sa'ah, jam yang kita tengok yang tinggi tu. Boleh kata kalau kita tengok daripada satelit tu, dia lepas daripada awan lagi, dia lepas daripada awan, nak kata tingginya. Dan di dalam itu adanya hotel, di dalam itu ada pusat membeli belah. Dan ini sebenarnya menjadi fitnah kepada umat Islam. Orang pi buat haji bukan pi nak keliling, bukan nak pi tawaf. Mereka nak pi duduk singgah di hotel-hotel yang mewah. Bahkan kerajaan Arab Saudi menghabiskan sebanyak 100 trilion Saudi Arabia. 100 trilion, bukan bilion, trilion, untuk menjayakan projek mega, untuk membesarkan Masjidil Haram, untuk menaikkan ataupun membuatkan penempatan mewah di sekitar yang di Masjidil Haram, di sekitar Jabal Omar dan juga Jabal Khadana. Banyak lagi nak buat hotel mewah, Abras Al-Bait,
Dan salah satu lagi projek mega yang mereka nak buat, pembinaan kereta api terlaju. Dia nak buat. Yang ada di Tokyo lah ni, dia nak buat di Arab Saudi, kereta api terlaju ni. Jadi benda semua ni kejayaan kita nampak memang baik, tapi sebenarnya orang-orang kafir mereka nak menjatuhkan Islam secara sikit. Sebenarnya kalau kita boleh fikir, kalau kita ni orang yang berfikir, kenapa orang kafir tak menjatuhkan Islam dengan menghancurkan Kaabah, tetapi mereka nak Palestin? Kenapa mereka nak menghancurkan kerajaan Khilafah Uthmaniyah dahulu, tetapi kalau mereka boleh buat secara drastik, boleh hancurkan Kaabah, orang kata sebagai syiar, tanda kemegahan umat Islam, tetapi kenapa mereka nak jatuhkan dulu kerajaan pemerintahan Islam? Sebab mereka cerdik. Bila mereka menjatuhkan ataupun merobohkan Kaabah dan sebagainya, dia akan melihat orang kafir ini terlalu ganas. Dan bahkan orang melihat Islam ni tak akan bangkit sampai bila-bila. Tetapi sekarang ni kita boleh lihat bagaimana di Arab Saudi orang pi buat haji bukanlah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara sentuh ini yang berkaitan ataupun yang kena dengan kita, pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran ni maksud dia orang yang dia dah ada nama, orang Kedah, dia ni dengan suara yang merdu dan sedap dan sebagainya, pi buat haji, orang tahu dia pi buat haji. Benda ni menjadi fitnah sekarang ni. Pi buat haji, orang tengok, oh dia ni pi buat haji, oh bagusnya dan sebagainya. Jadi dia akan menaikkan nama dia. Oh dia ni haji sekian-sekian. Bila benda ni menjadi satu benda yang tak elok ataupun fitnah kepada orang-orang agama, terlebihlah orang-orang agama. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu yang saya nak bawa pada malam ini, benda yang berlaku pada hari ini, sedar tak sedar memang dah ada, mungkin dah ada di sekeliling kita. Jadi sebab itulah kita pesan kepada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, tolonglah buat ibadah haji itu sebenar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita nak buat haji bukan mudah. Kalau Allah ni kita daftarkan diri kita, bukan boleh 10 tahun 20 tahun akan datang, bukan. Ni kalau sekarang ni daftar 2070 2080 baru boleh pergi haji. Jadi nak buat haji tu bukan mudah-mudah. Bukan semua orang yang boleh pergi buat haji. Dahlah susah, tetapi dahlah susah kenalah buat elok-elok. Jadi marilah sama-sama kita ambil istifadah daripada hadis ini untuk kita sebarkan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dan adik-beradik kita. Buatlah ibadah haji sebaik mungkin. Sebelum kita nak mengajarkan ibadah haji, sebab tu ada kursus dan sebagainya. Ada yang di kalangan kita ni mengambil remeh dengan kursus. Saya cerita ni orang terdekat saya, dia kata dia pernah pergi umrah, dia dah tahu dah semua benda, sa'i ke apa semua dah tahu. Dengan kata-kata tu membolehkan dia tak boleh melakukan ibadah haji. Sebab tu kita biasa dengar kalau ustaz-ustaz kata, jangan kalau pergi buat haji ni, mulut tolong jaga. Mulut tolong jaga. Dan benda ni berlaku kepada tok saya. Dia cerita sikit dah, pergi buat haji dah lama dah, 20 tahun yang lepas lah. Pergi buat haji, sampai di sana, dia kata makanan kat sini tak sedap. Dia kata seminggu tak boleh makan, sentuh ayak pun tak boleh, disebabkan kata-kata. Sebab tu lah, kalau benda lain pun jangan sebut, aku tak heran lah nak buat tawaf 10 kali pun boleh. Jangan terlintas. Kalau cakap pun tak boleh, sedangkan terlintas di hati pun tak boleh. Apatah pula kalau kita cakap dengan kawan-kawan kita. Tak apa, mudah je. Nak melontar semua mudah, tak boleh. Jadi ibadah haji ni bukanlah satu ibadah yang main-main. Jadi siapa yang belum pergi buat haji, tolonglah cari ilmu bagaimana nak buat haji. Manasik haji tu kena tahu dulu. Jangan kita ikut-ikut sahaja. Janganlah kita ni menjadi umat yang bertaklid sahaja, tetapi jadilah kita ni umat yang berilmu, beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira cukuplah beberapa hadis ataupun ilmu yang kita sampaikan pada hari ini, kita kongsikan pada malam ini.
secara jujurnya saya kata saya bukanlah yang terbaik untuk kita sama-sama ataupun untuk menasihati. Bahkan pada hari ini saya datang dengan tujuan untuk kita sama-sama kongsi ilmu, sama-sama kita ingat kembali apa dia tujuan yang Allah tanggungjawabkan kita di atas muka bumi ini. Allah tanggungjawabkan kita ke atas muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai penanggungjawab untuk mentadbir urusan di dunia ni. Bukanlah sekadar kita ni hidup kat dunia ni nak cari harta, nak cari pangkat dan juga kemewahan semata-mata. Tetapi lebih daripada itu, kita nak jadikan dunia ni sebagai mazratul akhirah, tempat kita tanam benih amal kita untuk kita capai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah. Yang mana pada ketika itu dengan hati yang bersih dan suci kita dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang asal, dengan rupa yang sebenar. Itu yang kita harapkan, insya-Allah. Moga-moga yang hadir pada malam ini kita diberi keberkatan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada apa yang saya sampaikan pada malam ini yang tak tersampai di minda para sahabat, para tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada diri kita, ahli beradik kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Selalu saya kata kepada jemaah-jemaah, jangan kita yang hadir dalam majlis ilmu ni kita saja yang dapat manfaat. Tolong manfaatkan ilmu yang kita ada ni, beri kepada orang terdekat kita dan juga masyarakat kita. Saya selalu cakap, bila ilmu kita duk pendam, duk simpan, dia tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Tetapi kalau ilmu kita duk bagi tahu ke orang dan kita ulang-ulang, benda tu akan menjadi darah daging kita dan kita buat. Kita akan sentiasa buat benda tu. Dan insya-Allah kita sama-sama mempertingkatkan amal ibadat kita. Moga-moga di dalam bulan Zulhijjah ini dengan pengorbanan yang penuh dengan pengorbanan, insya-Allah kita jalankan ibadah korban yang tak lama lagi, insya-Allah. Mungkin sekadar itu dulu. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu datangnya daripada Allah juga, tetapi disandarkan di atas kelemahan dan juga kekurangan ilmu yang ada daripada diri saya. Moga-moga tuan-tuan perempuan mendapat manfaat daripada ilmu yang kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqna wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah dan ubat daripada segala penyakit. Allahumma musarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang menunjukkan hati, tunjukkanlah hati kami ke jalan ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkawatil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri dengan Engkau daripada kejahatan perangai dan tingkah laku dan kejahatan hawa nafsu. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Ya Allah, keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan, muliakanlah aku dengan sidaran kefahaman, bukakanlah bagiku pintu ilmu dan hiasilah aku dengan akhlak yang baik dan kasih sayang. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Teringat kuat kan? Teringat pelan. Nama